Slow sikit cikgu. Oh, okey. Saya cuba kuatkan suara. Di sini ada chat. Tak dengar. Assalamualaikum Aran. Dengar tak? Saya dengar dah. Ha. Kalau tak dengar tu awak punya device tu problem tu. Sebab Ustazah dah unmute semua. Cuma tak dengar. Semua sihat ke? Sihat, alhamdulillah. Oh, Ustazah nampak Amma makin kecil. Bagus. Amma diet ke? Tak nampak muka ni. Ha? Siapa webcam? Webcam ni Junaidi ni. Ready? Lah, Ajmal ni punya. Ajmal mute lah. Bukan. Ajmal dah masuk tadi. Ajmal mute. Ready. Okay, kita nak tunggu lagi ke? Tunggu lah. Kita ambil masa 2 minit lah. 2 minit lagi kita start. Okay. Semua dah sedia dengan buku? Dah. Oh, okey. Dah. Kita start lah Dah 5 minit dah. Okay, Ustazah akan rekod dulu. Sekejap. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, baca doa semua. Allahumma ftah alaina hikmatan wa alaina ini rahmatika ya arhamar Yaftahu kawin. Alhamdulillah. Kita harap semua sihatlah. Duduk baik-baik kat rumah. Jaga diri. Okay, baik. Minggu lepas Ustazah ada slide. Sekejap. Sementara tu Ustazah mute dulu lah semua. Ustazah mute dulu. Nanti habis Ustazah ajar, Ustazah buka balik, okey? Sementara untuk memula ni dengar dulu penerangan dari Ustazah. Okey. Okey, minggu lepas Ustazah ada share nota, cara-cara menulis ulasan. Nota tu bukan dari Ustazah lah, tapi Ustazah berkongsi dari seorang guru kementerian lah. Okey. Okey, ulasan. Karangan jenis ulasan ni adalah karangan bahagian B. Jadi jom kita tengok dulu. Okay, mula-mula Ustazah untuk karangan jenis ulasan ataupun karangan jenis lain lah. Kita akan, memang tak boleh lari, kita akan guna penanda wacana. Cuba ingat balik, sebelum-sebelum ni Ustazah pernah ada satu kelas kamu tu, saya dah ajar penggunaan penanda wacana. Okay, antara jenis-jenis penanda wacana yang kita boleh guna, yang ni paling senang lah. Sebab karangan jenis ulasan, kamu tak perlu tulis sampai banyak perenggan. Okay. 3 perenggan, pendahuluan, isi dan penutup dah cukup. Okay. Jadi penanda wacana ni amat penting, diperlukan untuk menyambung ayat ke satu ayat kepada ayat yang lain. Okay. Terutama bila kamu nak buat isi tersirat. Okay.
Apa itu isi tersirat? Apa itu isi tersurat? Ustazah akan terangkanlah selepas ni. Okay, baik. Pertama, minta semua fokus pada slide Ustazah dulu. Okey, sebelum Ustazah masuk video Zoom kali ni lebih kepada Ustazah nak terangkanlah sebab hari tu Ustazah just Ustazah cuma bagi nota kan. Jadi Ustazah kena terangkanlah pada awak semua. Okay, baik, penanda wacana yang pertama yang kita boleh guna antaranya selain itu, di samping itu, akhir sekali kesimpulannya. Okey. Okey, biasanya penanda wacana yang pertama iaitu antaranya, selain itu ni, di samping itu. Tiga ni biasa kita guna bila kita nak bagi tahu isi tersirat. Kita nak bagi tahu sebab kan. Kita nak bagi tahu sebab, kita nak menghuraikan lagi ayat ulasan kita tu. Okay, macam mana kita nak guna, kita akan tengok seterusnya lah. Okay, saya pergi pada seterusnya. Okay, baik. Ni yang Ustazah ada kongsikan pada minggu lepas. Okay. Okay. Biasanya ulasan ni dia bagi dalam bentuk rajah. Okay. Kalau kamu boleh tengok buku Go Practice kamu tu, muka surat 19 kan. Okay, muka surat 19. Okay, kalau kamu boleh tengok Go Practice penulisan muka surat 19, dia bagi rajah, okey. Okay. Karangan jenis ulasan ni dia akan bagi rajah lah. Dia bagi rajah. Okay, cuba tengok kat sini contoh. Dia tak bagi gambar tapi dia bagi rajah lah. Ni isi tersurat. Okay. Contoh arahan dia. Sebelum tu tengok tajuk dia dulu. Menulis ulasan berdasarkan rajah. Okay, ni arahan dia tau. Bukan ulasan lagi. Ni baru arahan. Cuba perhatikan. Rajah di bawah menunjukkan cara-cara menjadi murid yang cemerlang. Cara-cara menjadi murid yang cemerlang. Okay. Tulis ulasan anda berdasarkan maklumat yang diberi. Maklumat yang diberi ni adalah isi tersurat. Ni isi tersurat. Isi tersurat ialah maklumat yang diberi. Okey, apa maklumat yang dibagi? Cara-cara menjadi murid yang cemerlang. Okey, tengok maklumat yang dibagi. Maklumat yang diberi ialah isi tersurat. Kamu kena faham tu lah. Nanti jangan pening pula. Apa pula Ustazah isi tersurat tu? Tak pernah dengar apa? Ni Ustazah bagi tahu. Isi tersurat adalah maklumat yang diberi. Okey, cuba tengok dia beri maklumat cara-cara menjadi murid yang cemerlang. Tapi berterabur kan maklumat dia bagi kan? Ada kat sini, kat sini, kat sini. Ni rajah dia bagi agak berterabur. Jadi, kamu boleh susun mana-mana dulu untuk jadi nombor 1 sampai nombor 4. Tak kisahlah. Jadi, kamu nak tulis pasal siapkan kerja sekolah dulu ke, belajar kumpulan dulu ke, ataupun yang ni dulu ke pertama, tak kisah. Tandakan. Nomborkan. Dia kata mula-mula nomborkan maklumat dulu. 1, 2, 3, 4. Okay, kamu dah tandakan ataupun nomborkan maklumat yang dia bagi. Isi tersurat ni. Okey. Kemudian barulah kita pergi kepada macam mana kita nak buat pendahuluan. Okey. Nak buat pendahuluan dalam karangan jenis ulasan ni senang je. Kamu boleh ambil ayat yang dia bagi ni. Dia dah ada bagi satu ayat ke atas ni kan. Rajah di bawah menunjukkan cara-cara menjadi murid yang cemerlang. Okey, kamu boleh ambil ayat ni. Okey, cuma sebelum tu, sebelum kita tengok pendahuluan, okey, sebelum kamu buat karangan, kamu boleh terus tulis dekat kertas peperiksaan tu, kertas exam kamu tu, kertas peperiksaan, kamu boleh conteng. Buat karangan kena menconteng. Apa yang terlintas dalam fikiran kamu, conteng terus kat kertas tu. Contoh, apa yang disuruh kamu tetapkan? Dia suruh kamu tetapkan penanda wacana. Kamu kena tulis terus penanda wacana apa yang kamu nak guna. Kemudian kata bantu. Kemudian isi tersirat ni. Okey, kata bantu tu macam kata hubung lah. Kemudian isi tersirat.
isi tersirat ni macam sebab. Tadi maklumat yang dibagi ni adalah isi tersurat. Jangan salah, jangan pening. Isi tersurat ialah maklumat yang dibagi. Isi tersirat pula sebab apa? Sebab kepada isi tersurat. Bila kita sebut siapkan kerja sekolah, kita kena fikir, kenapa kita kena siapkan kerja sekolah? Alasan kenapa kita kena siapkan kerja sekolah itulah isi tersirat. Tak apa, kita akan tengok seterusnya nanti. Dan kesimpulan. Okey. Pergi pada slide seterusnya. Okey, maklumat tadi dia bagi, kita dah nomborkan maklumat, kita nak tulis. Pertama, maklumat ini bagi cara-cara untuk menjadi pelajar cemerlang. Pertama, beri tumpuan semasa guru mengajar. Kedua, siapkan kerja sekolah. Ketiga, membuat ulang kaji. Keempat, belajar berkumpulan. Okey, Ustazah stop dulu dekat slide nombor 4. Ustazah buka kepada persoalan. Ada nak tanya soalan boleh tanya. Ustazah unmute. Takut ada yang tak faham kan? Nanti Ustazah cakap banyak kamu tak faham pula. Siapa nak tanya soalan boleh tanya. Ada yang nak tanya ke? Tak ada. Okay, tak ada. Okay, baik, kalau tak ada, kita teruskan dengan kita nak buat pendahuluan. Lepas kita dah nomborkan maklumat tadi, kita nak pergi buat pendahuluan terus. Okey, tengok. Macam mana dia kata pendahuluan, dia kata boleh guna ayat pertama dalam arahan. Kita boleh tiru je ayat arahan dia ni untuk buat pendahuluan. Cuba tengok ayat arahan dia. Rajah di bawah menunjukkan cara-cara menjadi murid yang cemerlang. Okey, kita tengok pendahuluan yang kita boleh guna. Rajah di bawah menunjukkan cara-cara menjadi murid yang cemerlang. Okey, kita tiru sebiji macam arahan dia, tapi kita tak perlu tulis perkataan di bawah. Terus ambil rajah menunjukkan cara-cara menjadi murid yang cemerlang. Simple je, senang. Ringkas sahaja pendahuluan. Tak payah kamu nak pening-pening. Kamu ambil je ayat arahan tadi. Rajah buang di bawah aja. Tak perlu saling, tidak perlu tulis di bawah tu. Rajah menunjukkan cara-cara menjadi murid yang cemerlang. Atau kamu boleh tulis pendahuluan yang lain. Kalau kata kamu, alah bosanlah Ustazah, saya naklah buat gempak sikit karangan saya. Boleh tulis, terdapat pelbagai cara untuk menjadi murid yang cemerlang yang boleh kita amalkan. Kan? Jadi setengah-setengah kawan kamu ni suka buat ayat-ayat yang bombastik, yang gempak kan. Jadi boleh pelbagaikan. Tapi dengan susunan ayat yang betul lah. Okey, ketiga cadangan dia. Boleh juga buat pendahuluan macam ni. Terdapat pelbagai panduan yang boleh kita amalkan untuk menjadi murid cemerlang. Simple je pendahuluan dia. Tu je pendahuluan. Okey. Okey, selesai pendahuluan, kita pergi kepada penanda wacana dan kata bantu. Okey. Tadi Ustazah ada bagi tahu tadi ada berapa jenis penanda wacana yang kita tengok dekat gambar rajah tangan tadi. Ada 5. Dia dah tulis lagi sekali kat sini. Antaranya, selain itu, di samping itu. Biasanya ketiga-tiga ni kita guna bila kita nak cerita isi ulasan kita. Okey. Dan akhir sekali dengan kesimpulan ni, kedua-duanya ataupun salah satu je kita boleh ambil untuk kita buat ayat ataupun kita buat perenggan untuk penutup lah. Okey. Dan kata bantu, tadi Ustazah kata kata bantu tu, Ustazah tak terangkan kata bantu kan. Okey, kata bantu ni macam ni lah contohnya. Kita mestilah, kita sepatutnya, kita wajarlah. Wajarlah maksudnya kita sepatutnya lah, dia sama je maksud dia, tapi boleh guna pelbagai kan. Kalau kata isi pertama kita dah guna kita mestilah, isi kedua kita gunalah sepatutnya kan. Kita sepatutnya, kita pelbagaikan supaya karangan kita tu menarik untuk dibaca. Okay. Biasanya kata bantu ni kita letak selepas kita tulis penanda wacana. Contoh penanda wacana antaranya, koma, kita mestilah memberi tumpuan sepenuhnya
semasa guru mengajar. Macam tu. Okey. Kata bantu ni membantu kita menulis karangan dengan lebih menarik lah. Okey, baik. Tadi saya dah bagi tahu isi tersurat, iaitu maklumat yang dia bagi. Okey, jangan lupa isi tersurat, T-E-R-S-U-R-A-T, tersurat. Ni maklumat yang dia bagi. Okey, sekarang kita pula kena bagi isi tersirat sebab kepada isi tersurat tadi. Okey, sebelum tu Ustazah nak tunjuk satu slide supaya kamu tak keliru. Okey, kat sini Ustazah ada bagi satu nota ni saya dapat. Okey, isi tersurat, isi yang diperolehi daripada bahan rangsangan yang dia bagi tadilah. Sama ada dalam bentuk gambar ataupun bentuk tulisan. Isi tersirat pula huraian ataupun sebab yang kita nak tulis dari isi tersurat tu. Sebab, alasan, cara kan. Faham tak isi tersirat ni? Sebab dalam karangan mesti kena tulis isi tersurat dan tersirat. Kamu akan jumpalah dalam karangan. Dia tak boleh lari isi tersurat dengan isi tersirat. Okey, sekarang ni kita nak tulis isi tersirat kepada maklumat-maklumat yang dibagi tadi. Kita nak tulis isi tersirat untuk poin maklumat siapkan kerja sekolah, belajar berkumpulan, membuat ulang kaji, memberi tumpuan semasa guru mengajar. Okey, macam mana kita nak buat isi tersurat untuk semua maklumat ni? Okay, jom kita tengok. Okey, pertama. Maklumat pertama yang kita nomborkan tadi, beri tumpuan semasa guru mengajar. Okey, jadi isi tersirat dia apa? Kenapa kita kena bagi tumpuan semasa guru mengajar? Kita kena fikir alasan kita, sebab untuk lebih faham. Senang je, simple je dia bagi. Kenapa kena beri tumpuan semasa guru mengajar? Sebab untuk lebih faham. Ni belum lagi ulasan, ni cuma rangka je. Sebab tu sebelum ni kita ada belajar rangka karangan kan? Supaya memudahkan untuk kita buat karangan lah. Okey, yang kedua, siapkan kerja sekolah. Okey, yang kedua, maklumat kedua ni dia tak bagi. Okey, tapi kita boleh fikir kenapa kita kena siapkan kerja sekolah? Supaya Ajmal ada idea tak? Kenapa? Sebab kita kena siapkan kerja sekolah. Amal ke? Oh, Ustazah tak dengar lah Ajmal. Orang lain? Ajmal, kamu tulis kat ruangan chat pun boleh tu. Ustazah nak seorang satu, tulis kat ruangan chat. Tolong tulis isi tersirat. Sebab kenapa kena siapkan kerja sekolah. Nice, Ajmal. Lagi? Yang lain? Untuk membentuk disiplin dalam diri pelajar. Lagi? Orang lain? Cuba fikir. Benda yang senang je. Kenapa kita kena siapkan kerja sekolah? Untuk memberi kefahaman yang lebih mendalam. Banyak lagi kan? Supaya kita boleh menjadi pandai. Okey, bagus Junaidi. Cuma Junaidi, tapi ayat tu boleh diperbaiki lagi. Okay. Supaya kita lebih faham apa yang diajar oleh Okay. Baik, kita teruskan. Maklumat ketiga, cara untuk menjadi pelajar cemerlang dengan membuat ulang kaji. Okey, membuat ulang kaji isi tersurat.
Jadi isi tersirat dia, sebab dia, kenapa kita kena buat ulang kaji? Supaya dapat menjawab soalan peperiksaan dengan baik. Boleh Aran? Okey, poin keempat, maklumat keempat. Cara-cara untuk menjadi pelajar cemerlang, dia bagi tahu kena belajar berkumpulan. Macam awak lah, Pak Baduta. Sikit-sikit nak buat grouping kan. Tapi bagus. Bagus macam tu. Belajar berkumpulan. Sebab dia kenapa? Isi tersirat dia apa? Sebab kenapa kita kena belajar berkumpulan? Supaya kita dapat berkongsi idea dengan kawan-kawan. Penting ya, isi tersirat ni penting supaya nanti kita nak huraikan maklumat ni, membentuk menjadi perenggan. Okay, dan yang kelima, maklumat yang kelima, berusaha dengan bersungguh-sungguh. Berusaha dengan bersungguh-sungguh. Ni maklumat yang kelima berusaha dengan bersungguh-sungguh. Tak ada. Isi dia cuma ada 4 je. Berusaha dengan bersungguh-sungguh ni adalah kesimpulan dia. Maksudnya kat sini dia nak tulis kesimpulannya, kita kena berusaha bersungguh-sungguh supaya apa? Tercapai cita-cita. Okey, kat sini dia ada bagi tahu nota kaki. Jika dapat menghuraikan, jika dapat senaraikan 3 isi tersurat pun sudah memadai. Okey, contoh kalau kamu 4 isi tersurat ni, kamu cuma dapat bagi 3 je. Macam ni kan, dia dapat bagi 3 je. 1, 2, 3. Pun dah cukup. Contohlah kalau maklumat kedua ni, isi tersurat kedua ni kamu dah tak tahu nak tulis apa, ada 3 pun dah cukup. Tapi kalau semua ada isi tersirat, semua kamu boleh buat sebab, lagi baiklah, karangan kamu lagi baguslah. Okay, last sekali. Dia bagi contoh ulasan kita baca sama-sama. Rajah menunjukkan ni tadi rangka karangan baru. Sekarang ni barulah dia masukkan semua sekali dalam bentuk perenggan. Mula-mula pendahuluan. Cuba tengok. Rajah menunjukkan cara-cara menjadi murid yang cemerlang. Antaranya koma. Tengok penanda wacana, koma. Kita mestilah. Kata bantu. Kita mestilah memberi tumpuan semasa guru mengajar. Isi tersurat. Memberi tumpuan semasa guru mengajar, isi tersurat agar lebih faham topik yang dipelajari. Agar lebih faham topik yang dipelajari ni adalah isi tersirat ataupun sebab kenapa kita kata kena beri tumpuan semasa guru mengajar. Okey, dalam perenggan ni juga dia letak lagi satu isi. Selain itu, penanda wacana, koma, kita sepatutnya kata bantu menyiapkan kerja sekolah yang diberi oleh guru. Ni maklumat siapkan kerja sekolah tadi dia tak bagi isi tersirat kan? Tak apa. Sebab yang lain dia dah bagi isi tersirat. Okey, masuk perenggan kedua. Okey, sebenarnya pendahuluan kamu boleh je buat sampai sini. Rajah menunjukkan cara-cara menjadi murid yang cemerlang. Okey, situ je pendahuluan. Antaranya tu kamu boleh masukkan dalam perenggan yang kedua, isi. Pendahuluan ni boleh je sampai cemerlang. Rajah menunjukkan cara-cara menjadi murid yang cemerlang, titik. Okey, buat perenggan yang kedua antaranya. Tapi yang macam ni pun boleh juga. Okey, tengok perenggan kedua. Di samping itu penanda wacana lagi, koma, kita wajarlah kata bantu membuat ulang kaji. Kita wajarlah membuat ulang kaji isi tersurat agar dapat menjawab soalan peperiksaan dengan baik. Ini adalah isi tersirat. Sebab apa kita kata kena buat ulang kaji? Sebab supaya dapat jawab soalan peperiksaan dengan baik. Dan akhir sekali bila dia nak pergi pada poin maklumat yang terakhir tadi, nombor 4, akhir sekali. Boleh guna juga. Koma, penanda wacana akhir sekali, koma, kita haruslah belajar berkumpulan supaya dapat berkongsi idea dengan kawan-kawan. Belajar berkumpulan, isi tersurat, supaya dapat berkongsi idea dengan kawan-kawan, isi tersirat. Okay, last, perenggan ketiga, dia masuk kepada kesimpulan. Tengok, kesimpulannya, koma, penanda wacana. Kita hendaklah berusaha bersungguh-sungguh
agar tercapai cita-cita yang diimpikan. Okey, baik. Kesimpulan ni, dia tak bagi tau. Jadi awak kena fikir sendiri. Kesimpulannya berdasarkan tajuk tu awak kena fikir. Kesimpulannya untuk jadi pelajar cemerlang kita kena buat apa? Jadi dia kata kesimpulannya kita hendaklah berusaha bersungguh-sungguh agar tercapai cita-cita yang diimpikan. Okey, Ustazah buka pada soalan sebelum saya teruskan. Okey, semua orang ada nak tanya? Tolong tanya. Kalau kamu tak tanya, Ustazah tanya. Ahmad Alma. Sorry, Alma dia nak tanya. Junaidi. Tanya, apa yang tak faham ataupun nak bagi pendapat, idea ke? Pak Batuta. Aktif sikit. Tak tahu nak tanya apa? Ke kamu pening? Ada pening? Saya pening lah, tak faham. Aran? Aran biasanya banyak je soalan. Ataupun kalau malu nak cakap boleh tanya dekat chat. Ya Azman. Ulasan setiap dalam karangan memang kena ada penanda wacana lah. Okay, meeting kita ni nak habis dalam 10 minit lagi nak habis. Okay, saya teruskanlah dengan usaha tunjuk contoh-contoh pendahuluan yang kita boleh guna lah. Tadi banyak contoh-contoh pendahuluan yang kita boleh guna. Jadi kalau kamu tolong buat ulang kaji sebab ni sangat membantu kamu ni benda-benda ni kalau kamu kena biasakan supaya bila kamu buat penulisan kamu tahu, kamu ada idea macam mana nak buat pendahuluan. Okey, ni penting contoh pendahuluan ulasan ni. Tak kisahlah nak pilih mana satu hingga 8 ni, semua boleh. Okey, hari tu saya ada bagi homework kan. Saya tengok tak ramai yang hantar. Saya bagi homework. Saya bagi homework muka surat 19 hingga 21 tu. Practice go ke apa? Practice go. Okay. Bahasa Melayu tak kita penulisan. Bahasa Melayu penulisan lah. Okay, kamu tengok ni Ustazah bagi ni jawapan lah pada practice go tu. Okay. Kamu tengok pendahuluan. Macam ni je dia bagi tahu pendahuluan dia. Gambar menunjukkan cara-cara yang boleh digunakan untuk menceriakan kawasan rumah. Macam tu je pendahuluan, simple je. Barulah dia masuk isi. Okey. Masuk isi. Hal ini demikian penanda wacana, antaranya penanda wacana kena ada. Okey, akhir sekali tengok dia nak bagi tahu isi yang last sekali, dia bagi tahu akhir sekali, koma, penanda wacana. Dan kesimpulan dia senang je. Kesimpulan banyak cara yang boleh lakukan untuk menceriakan kawasan. Ni adalah kesimpulan ni kamu kena guna alasan kamu lah, ayat kamu sendiri. Okey. Praktis 7. Ustazah lajukan ya sebab masa dah nak habis. Okey. Praktis 7 pula muka surat 21. Tengok pendahuluan, senang je. Poster menunjukkan penyakit demam denggi yang disebabkan oleh virus denggi melalui gigitan nyamuk Aedes. Macam tu je. So masuk pada isi. Penyakit ini sangat bahaya. Sebab apa bahaya? Isi tersirat. Yang digaris ni isi tersirat. Yang kamu jawab tu adalah isi tersirat. Penyakit ini sangat bahaya, isi tersurat. Okay, tengok. Tengok, setiap kali dia nak bagi tahu maklumat yang last, mesti dia akan sebut akhir sekali, koma, penanda wacana. Kita perlu menghapuskan nyamuk dewasa, isi tersurat, menggunakan semburan kabus dan racun serangga, isi tersirat. Dan last sekali, kesimpulan. Kesimpulan ni, awak kena bagi tahu pendapat awak sendiri. Kenapa kena jaga kebersihan dan mengambil langkah-langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan penyakit demam denggi. Okay, baik, habis. Sudah bagi masa dalam 3 minit. Ada nak tanya apa-apa?
Tanya dah sini. Aran kat mana tu? Kat Shah Alam ke? Ada yang balik kampung ke? Ada. Ya. Wadah? Wadah okey? Senang je? Mute. Ya. Alma okey Alma? Tak tahu lah. Laju tak Ustazah cakap Alma? Rumah dapat sesuatu. Alma laju tak Ustazah cakap? Dia isi imposter jadi. Alah Alma tak respon. Alma tak dengar ke? Mute. Mute. Taklah Ustazah, semua Ustazah unmute. Tak apalah. Okay, baik, sampai di sini saja hari ini. Saya doakan semua orang selamat dekat rumah masing-masing. Jaga diri, jaga solat 5 waktu sehari semalam. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.